Hari tua yang bahagia, hari tua yang penuh makna. Dan itu yang kami cuba buat. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke episod pertama untuk musim yang pertama untuk mega siri yang dinamakan sebagai Oxford Kesarjanaanmu Ku Rindu ini. Ini adalah musim pertama dan musim pertama saya namakannya sebagai Orang Biasa-Biasa Cita-Cita Luar Biasa lah. So untuk episod yang pertama, musim yang pertama ini, saya akan cerita dengan anda semua. Tajuk yang diberi untuk episod yang pertama ini adalah My Biggest Why. Basically apa yang saya akan kongsi dengan anda semua dalam episod yang ini adalah berkenaan dengan latar belakang kami satu keluarga dan juga parenting style, bagaimana rutin mak abah especially yang menjadi kekuatan kepada kami untuk meneruskan perjalanan kami lah. Alhamdulillah sekarang mak abah syukur Alhamdulillah masih ada, dan even setiap pagi kalau bukan mak yang buat voice message dekat dalam WhatsApp group, contoh good morning, selamat pagi, dan mak doakan something apa yang biasanya doa mak saya, dan kalau bukan mak saya yang letak video dia punya voice message itu sebab dia tak pandai type sangat, dah abah saya yang akan forward, orang kata morning wish, doa pagi-pagi subuh tu lah. So itu yang sampai sekarang syukur kami masih attached, syukur Alhamdulillah. So video kali ini, memang episod kali ini saya akan kongsi tentang apa yang berlaku in the past, dan syukur Alhamdulillah kenapa Alhamdulillah sampai sekarang kami masih kuat dan banyak juga hasil kejayaan anak-anak Pakcik Bajuri dan Puan Mutiara ini. Menjadi faktornya, antara faktor yang terbesarnya adalah kekuatan mereka lah. Okay, jom kita mulakan. Okey, baiklah, sedikit latar belakang berkenaan dengan mak dan abah. Mak asal daripada Pontian, tapi kalau to be more specific daripada Bernard Pontian lah. So mak adalah the mix mak mix orang Bugis dan orang Jawa. So biasanya when it comes to like orang Bugis ni, kita tahu orang Bugis ni dia jenis yang, this is quite general, saya tak tahu dari mana datangnya, tapi orang kata macam like geng-geng Lanon, macam very, when it comes to like fighting for their rights and whatnot, orang Bugis ni kuat lah. So mak campur Bugis dan Jawa, dan abah pula orang Jawa totok, betul-betul Jawa totok lah, dua-dua Jawa, asal Pontian Johor juga. Dan dalam konteks dari segi family pula, family mereka besar-besar lah zaman dulu kan, anak less than 5 tu memang jarang lah. Okay, dalam konteks pendidikan pula, abah Alhamdulillah sampai SPM lah, dan Alhamdulillah because of that abah dapat kerja di government lah, di kerajaan, sebagai kerani masa tu. Tapi dia sempat bekerja di Kuala Lumpur dan dia travel back to Johor lah, dan bekerja di Johor sampailah dia pencen sebagai kerani kerajaan lah. Itu abah. Lepas tu untuk mak pula, mak datang daripada family yang bukan kaya, sangat-sangat biasa lah. Mana rumah di kampung di Benot tu, toilet tu jauh dekat luar, kami kena jalan dekat dengan sungai. Ingat lagi dekat rumah arwah makwa, kami panggil makwa, nenek kami panggil makwa, macam girlfriend lah pula kan, panggil makwa. Dan mak dia punya pendidikan mak tak sampai sekolah menengah sebenarnya. Mak sampai darjah 6, dan selepas itu dia terpaksa lah, dia berhenti untuk menjaga dia punya family. Masa tu family mak dekat Benot tu tak adalah banyak serba kekurangan kan, dan mak kena bekerja jaga adik-adik dia, masak dan sebagainya lah. Mak ceritalah sempat pagi-pagi tu pergi cari kayu untuk masak. Dapur zaman dulu bukan dapur macam kita kan. Zaman dulu diorang pakai api. So mak antara ahli keluarga dalam family dia yang terpaksa berhenti sekolah pada darjah 6 tu dan menjaga adik-adik dia lah. Dan mak cerita jugalah sebenarnya dia dekat sekolah dia orang yang, dia cerita lah cikgu-cikgu dia suka dekat dia ni orangnya aktif dalam konteks intellectually aktif lah, dia selalu tanya soalan dan aktif sukan juga. Tapi because of kemiskinan lah, I would say kemiskinan, dia tak boleh nak sambung, dan dia terpaksa jaga adik-adik dia lah, jaga adik-adik dia, dan dia sangat-sangat rapat sebenarnya dengan adik-adik dia. Sorry, ini sangat sensitif sikit lah, sebab kebanyakan adik-adik dia dah tak ada lah. So every time contoh adik-adik dia dekat Singapore, dia sangat rapat dengan adik dia dekat Singapore, dah tak ada juga, dah meninggal. Adik dia lagi seorang pun dah meninggal juga. But then dia sebagai seorang ibu yang sangat bertanggungjawab dengan adik-beradik dia macam always ada something yang dia nak bagi back, nak give back to the family lah.
itu mak. Dan mak pula bekerja, yang saya boleh ingat lagi, saya punya memory yang still ada, mak pernah bekerja sebagai orang gaji sebenarnya, orang gaji di Singapore. Dia ceritalah ada kerja dengan orang gaji di Singapore ni. Sebagai orang gaji di Singapore ni, dia punya majikan dia Mak Saleh British ke Australia, tak silap saya. So dia sukalah Mak Saleh. Biasanya Mak Saleh ni dalam konteks in general ya, mereka ni appreciative dan diorang cakap ada please, senyum dan sebagainya. Mak sukalah masa kerja di Singapore. But then dia kena ulang alik Singapore, Johor kan, dan penat semasa tu, so dia terpaksa berhenti dan bekerja kilang di Malaysia. Dan kerja kilang di Malaysia pun, dan anak makin ramai. Adik-beradik kami ada 8 orang kami ada 8 orang, dan kami pindah daripada Bernard Pontian tu pindah ke Johor Bahru 8 kali. So meaning setiap daripada kami ada lahir dekat rumah yang berbeza. So berbalik kepada perjalanan mak saya lah. Mak selepas kerja sebagai orang gaji di Singapore dan kerja kilang di Malaysia, dan anak makin ramai dan dia tak boleh nak cater, so terpaksalah berhenti dan dan jadi full time housewife lah. So full time housewife, and yet mak still bekerja di rumah, buat bisnes, jual kuih. Saya ingat lagi dia jual kuih, dia menjahit baju. Tangan saya ni ada bekas kena cocok mesin jahit baju sebab abang saya ni, biasalah kita budak-budak kan, saya letak tangan saya dekat mesin tu dan abang saya press the machine, pop, masuk jarum dekat saya punya ibu jari. So hi boy, thank you very much for that. So itu kenangan-kenangan masa kecil lah. So mak jahit baju, buat kuih, any small projects pun, pasang-pasang wire daripada kilang dan sebagainya. Kami adik-beradik ramai-ramai, saya ingat kumpul dekat beranda depan rumah tu. Kami duduk di rumah kos rendah, by the way, di Taman Perling, rumah kos rendah. Walaupun rumah tu asalnya ada 2 bilik saja, kami 8 adik-beradik, memang pack. But because of that, I would say that kami rapat lah. Alhamdulillah kami rapat. Dan yelah, the moment kami bantu mak kami juga untuk dapatkan rezeki untuk kita punya keluarga tu, sangat saya ingat sampai sekarang lah. So itu kekuatan mak. Dan abah juga. Abah adalah orangnya yang sangat government servant, yang sangat berdisiplin, baik. Mak pula dia adventurous. Dia always cari something yang baru untuk dia bantu family, bantu mak, bantu abah juga. So itu adalah orang kata sinergi antara mak dengan abah lah untuk besarkan kami 8 adik-beradik. So ramai, saya tak dapat bayangkan. Alhamdulillah lah, saya pun nak bagi token kredit juga kepada kakak-kakak saya juga. Kita orang 8 adik-beradik, yang paling atas sekali 5 perempuan, lepas tu bawah 3 lelaki. So yang 5 perempuan ni, mereka ni, diorang ni sangat rajin orangnya. Sangat rajin dan rajin tolong mak abah kat rumah, dan juga rajin belajar. Syukur Alhamdulillah, kebanyakan inspirasi yang saya dapat untuk belajar, membaca dan menulis, banyak saya dapat daripada kakak-kakak saya lah. Because sebab mak abah sebenarnya mak abah dalam konteks advance, pembelajaran advance, mereka tak pandai. Mak sebagai contoh tak pandai zaman dulu tak pandai sangat nak menulis, baca dan sebagainya. Sekarang Alhamdulillah dah boleh baca sikit lah. Tapi nak menulis tu is not her thing lah. So saya sebagai yang ke-7 daripada 8 tu, so saya banyak belajar daripada kakak-kakak saya lah, yang mengajar saya menulis. Diorang di depan saya banyak baca, banyak buat homework dan sebagainya. Saya sebagai adik, saya tengok mereka, saya seronok dan saya pun belajar juga. Saya ingat lagi masa umur 5 tahun, 4 tahun macam tu, saya belajar daripada kakak-kakak saya lah untuk membaca dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, sepanjang saya membesar, saya tak pernah teringat bahawa mak pesan Nazri. Diorang tak panggil Nazri tau, mak panggil Mo'i, pergi buat kerja rumah sana. Alhamdulillah, dia tak pernah cakap pergi buat kerja rumah. Mak abah saya tak pernah cakap macam tu, tapi dia selalu pesan, Mo'i boleh tak pergi rehat sekejap? Aku tengok kau asyik buat kerja je kan, asyik buat asyik belajar, boleh tak pergi berehat sekejap? So Alhamdulillah lah, saya daripada kecil memang minat terhadap pembelajaran dan nak achieve goal tu sangat kuat daripada kecil lagi. I think because of the environment lah, environment ketika itu, yang mana nanti saya akan cerita dalam episod yang akan datang, environment sekolah, tapi environment family itu sendiri, kakak-kakak saya yang sangat rajin itu, dan tengok mak saya pun always moving, dan itu menjadi inspirasi yang besar lah kepada saya untuk always belajar and targeting and working on my goals. Yeah. Dan biasa juga satu amalan mak saya ni, dia akan bagi kami makan adik-beradik, kumpul lah, tak silap saya ingat saya dalam memori saya lah, ada kami 3 orang adik-beradik, dan mak saya dia akan makan pinggan yang sama, dia akan swap.
that moment very beautiful lah, very beautiful dan sangat merapatkan kami. Dan saya every time, kalau sekarang pun orang kata the biggest why antaranya adalah mak saya dan abah saya lah, because of those memories yang memang tak boleh nak delete daripada saya punya minda lah. So I'm thankful for that. Itu adalah sumber kekuatan kami adik-beradik jugalah, dan thank you Allah for that blessing lah. Okay, dan saya pun nak highlight juga berkenaan dengan bapak saya ni. Bapak saya ni, dia actually both of them sangat pemurah when it comes to like education, when it comes to pendidikan. Mereka tahu mereka kena invest. Oh, saya ingat lagi, this is satu event yang mak saya banyak kali ulang cerita. Dia kata pernah, antara tak silap saya adik-beradik dia ke ataupun jiran-jiran masa di kampung, pernah pesan dekat mak saya. Dia kata, Ram, dia panggil nama betul mak saya Mutiara, tapi dia panggil Ram. Ram, kau ni bukan kaya, lepas tu anak ramai, kau rasa kau boleh ke nak besarkan, nak bagi makan anak-anak ni? Diorang sempat question bagaimana kemampuan mak abah saya lah untuk membesarkan anak beranak 8 orang itu. Dan mak saya selalu pesan, dia kata, korang, kita memang kita mungkin tak ada kemampuan dalam konteks harta itu, tapi please gunakan pendidikan sebagai kita punya jalan keluar untuk kita membahagiakan lagi kita punya keluarga kita, untuk kita lebih cemerlang dan sebagainya. So pendidikan is the key lah, itu yang mak saya pesan. Dan saya pun nak highlight juga berkenaan dengan banyak jugalah orang kata, walaupun mereka ni busy, kalau ada event-event sebagai contoh pergi event sukan ke, hari sukan, penerimaan anugerah dan sebagainya, diorang akan datang, always datang. Saya ingat ada memory tu sangat kuat. Mereka always ada dekat situ. Kalau bukan bapak saya yang datang, mak saya always ada lah. Mak saya always ada. Kenangan tu sangat kuat, sangat clear sampai sekarang. Dan kalau macam maaf ya, saya dah tak boleh nak cakap sebab yalah, kalau kita pergi kursus motivasi mana-mana, bila cakap tentang mak ayah je, kita memang jadi sangat sentimental. Termasuk ketika saya rekod video ini, saya tengah tahan sebab I would say that kekuatan mereka menjadikan kami ini syukur Alhamdulillah, rezeki yang Allah bagi sekarang ni dapat kami rasai lah. Dan kekuatan apabila contoh yang paling saya ingat adalah setiap kali majlis anugerah, mak abah mesti ada. Dia akan tunggu tengok anak dia dan always cakap tahniah lah. Dan itu memang sangat, orang kata, sumber kekuatan kami lah untuk teruskan perjuangan. Dan I'm so thankful for that. Syukur sangat-sangat. Dan kalau saya dapat kongsi sedikit, ada satu momen ketika saya convocation di Oxford, adik saya sempat rekod video. Masa dia rekod video, saya dapatkan sijil tu. My brother lah, dia rekod dan dia sempat tulis kepada mak abah. Dan dia tulis mak abah, dan adalah the moment yang situ yang kita tunggu sampai episod tersebut lah, episod ketika convocation itu berlaku. Dan itu bila every time saya tengok that video, saya macam, okay Nazri, please do more hard work, belajar lagi, kerjakan lebih kuat lagi untuk kita bawa kita punya keluarga ini ke satu tempat yang sepatutnya lah. Keluarga kami makin besar, anak saudara dah ramai, dan mak pun makin tua, mak abah dan mak, Allahu Akbar. Dan mak abah pun bukan makin muda, dia makin, bila kita tengok mereka punya uban pun dah banyak. Hari tu kena COVID dan sebagainya. Kami adik-beradik memang kena, orang kata, bekerja keras untuk pastikan hari tua mereka itu adalah hari tua yang bahagia. Hari tua yang bahagia, hari tua yang penuh makna. Dan itu yang kami cuba buat. By the way guys, saya minta maaf, saya tak boleh nak terus rakam episod kali ini. Tapi at least kita dapat pengajaran bahawa at least dalam konteks saya lah, the biggest why adalah my parents lah. Untuk sekarang, even sekarang ni pun saya masih bekerja keras untuk pastikan hari tua mereka adalah hari tua yang bahagia dan penuh makna itu. Dan saya mintalah semua doakan mak ayah saya, dan saya pun doakan mak ayah anda semua yang menonton video kali ini, mereka sihat. Kalau tak ada pun, kalau mak ayah anda dah tak ada pun, sama-sama kita doakan mereka tenang di sana. Dan insyaAllah
Tuhan akan tentukan, Tuhan akan temukan kita di sana nantilah, insya-Allah, di syurga, di syurga Jannatul Firdaus, amin ya rabbal alamin. So saya terpaksa kita berhenti untuk episod yang kali ini. Kita jumpa di episod yang akan datang, di episod seterusnya untuk this mega series lah. Saya minta maaf sekali lagi kerana saya tak boleh nak cakap betul-betul, dan hopefully kita belajar something lah daripada video ini. Dan kepada yang sempat lagi dia nak promote, kepada siapa yang belum subscribe, silalah subscribe so that banyak lagi episod-episod yang lain saya nak anda bersama dalam journey mega series inilah. So with that, saya ucapkan terima kasih banyak kerana masih setia menonton sampai penghujung video ini, dan kita jumpa lagi dalam next episode. Jaga diri semua. Assalamualaikum.